Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidul syuhur, syahrul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauh segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat serta keredaan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sidang Jumaat yang berbudiman, alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan umur kita, boleh kita berjumpa lagi dengan Ramadan tahun ini dan memberi kita dalam keadaan sehat wal afiah, dapat kita menunaikan fardu puasa sampai ke hari ini, hari Jumaat minggu kedua di dalam bulan Ramadan, dan kita boleh menunaikan segala amalan-amalan di bulan Ramadan dengan keadaan tenang lagi sampai ke hari ini selaku hari ke-11 Ramadan. Walaupun secara umum sudah tidak berapa tenang, seperti mana kita tahu bahawa Ramadan tahun ini dan juga Ramadan tahun lepas merupakan Ramadan yang luar biasa. Ramadan dalam keadaan umat Islam seluruh dunianya menepuhi ujian yang begitu besar. Ramadan yang tidak dapat berhubung silaturahim, Ramadan tidak ada peluang untuk solat berjemaah di masjid, Ramadan yang tidak ada peluang untuk solat tarawih beramai-ramai di masjid dan sebagainya. Oleh kerana seperti mana kita maklum bahawa umat Islam seluruhnya telah menepuhi suatu ujian, iaitu Covid. Walau bagaimanapun Ramadan tahun ini bagi tempat kita masih lagi dalam keadaan tenang, masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berjemaah bersama, bertarawih bersama dan sebagainya. Maka kita sentiasa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tempat kita jauh daripada perkara tersebut, semoga tempat kita dan seluruh umat Islam dalam keadaan selamat, tenang sampai akhir Ramadan dan juga sampai sehingga seterusnya. Sidang Jumaat yang berbahagia, di sepanjang Ramadan ini bagi mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan peluang yang baik dalam keadaan sehat wal afiah, dan mereka mengguna peluang ini, mengguna kesehatan ini untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan amalan-amalan kesolehan, amalan-amalan yang baik, memperbanyakkan solat tarawih, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya, maka beruntunglah mereka itu. Sebaliknya, orang yang ada dalam keadaan sehat, masih lagi gagah, tidak ada keuzuran, tetapi lepas peluang ini, lepas masa ini dengan sia-sia, tidak usaha memperbanyak ke amalan kesolehan,
tidak memperbanyakkan zikir, solat tarawih, membaca Al-Quran dan sebagainya, maka mereka ini mengguna peluang di bulan Ramadan ini dengan sia-sia dan paling rugi sekali. Kerana Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa sekali, bulan yang melipat ganda segala amalan yang dilakukan. Bulan yang ada pada bulan Ramadan itu tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Oleh itu, para sahabat salafus soleh, para alim ulama, mereka itu apabila Ramadan dekat-dekat nak habis, Ramadan duduk di hujung-hujung, mereka merasa kecewa, saya dan sedih oleh kerana Ramadan sudah nak meninggal mereka. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa Ramadan ini penuh dengan rahmat, maghfirah, itqum minan nar. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan keampunan, bulan yang merdeka daripada api neraka. Dan pahala amalan kebajikan dilipat ganda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah." Jikalau umatku mengetahui, sekiranya umatku tahu bahwasanya kelebihan yang ada pada bulan Ramadan itu, nescaya mereka berharap sepanjang tahun menjadi Ramadan. Yakni di dalam setahun tu nak jadi bulan Ramadan semua. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala beri peluang, beri kesihatan sepanjang Ramadan kepada kita, maka memperbanyakkanlah amal ibadat. Berlomba-lomba dengan amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan. Seolah-olah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kerana kita tak suka, kita jangan suka bahawa kita akan sempat ataupun kita boleh berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun depan. Kita jangan suka kata kita boleh berjumpa lagi dengan Ramadan tahun akan datang. Belum tentu lagi kita bahawa Ramadan tahun depan kalau kita boleh jumpa lagi, kita akan sihat walafiat seperti mana tahun ni. Kita belum tentu bahawa Ramadan tahun depan kita masih gagah seperti mana tahun ini. Kadang-kadang kita buat perancangan, kita rancang bahawasanya tahun depan kita nak buat amal ibadat lebih banyak daripada tahun ni. Tahun ni kita buat main-main ya, tapi tahun depan kita nak buat amal ibadat banyak. Kita nak berlomba nak buat amal ibadat. Tapi kita perlu ingat bahawa perancangan kita tidak mengatasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Ramadan tahun lepas, tidak siapa sahaja yang sangka bahawa Ramadan tahun lepas kita akan berpuasa dalam Ramadan yang tidak begitu luar biasa. Ramadan dengan kita tidak dapat tarawih berjemaah dengan secara beramai-ramai di masjid. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor penghamatan ataupun yang bahasa kita mudah fahamnya perkara-perkara untuk nak menyekatkan kita dalam hal buat perkara kebaikan ataupun buat perkara kebajikan tu ada dua perkara besar-besar. Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Setelah mana kita maklum bahawasanya di bulan Ramadan lebih baik bagi kita kerana salah satu faktor ataupun perkara untuk menjadi halal bagi kita, jadi penyekat bagi kita tu sudah tak ada dosa cerak, iaitu syaitan. Kerana kita tahu bahawa di bulan Ramadan ni syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penghalal bagi kita selagi ni nafsu. Nafsu merupakan musuh yang paling besar untuk nak serangkan kita dalam hal kita nak buat kebaikan. Oleh itu, setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelik daripada perang Khaibar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raja'tum minal jihadul asghar ilal jihadil akbar." Kamu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada sahabatnya kata, kamu sekalian ni kelik daripada perang kecil saja, lepas tu nak menghadapi perang besar pula. Perang Khaibar ni kalau kita maklumnya sejarahnya adalah suatu perang yang begitu sulit.
perang yang sangat sulit, sangat payahlah kerana menghadapi musuh yang begitu kuat dah. Dan juga di masa perang Khaibar ni adalah masa ataupun musim kerak utama. Kita gambar kalau rumah kita musim kerak dia. Nak pergi perang menghadapi musuh tu besar dah dia, tapi musim dia masak ni payah nak tinggal. Musim kena kerak dia ni payah nak tinggal. Begitu juga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Khaibar ni, menghadapi ujian musuh yang begitu kuat dah. Lepas tu di musim tu pula musim kerak utama pula. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tu adalah perang kecil saja. Puak mengkelik semua ni adalah kelik perang kecil saja. Nak menghadapi perang besar pula. Fakila wa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya, gapo perang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma fil jihad al-akbar ya Rasulullah? Sahabat tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabnya al-jihadun nafsi. Jihad ataupun perang dengan nafsu ni merupakan perang paling besar kau. Oleh itu untuk di bulan Ramadan ni setan kita telah tahu dah kata telah belanggu, telah ikat dah. Ada selaginya nafsu. Pasti kita kena usahlah melawan dengan nafsu kita. Ya nafsu ni ya Allah dengan lapar. Lepas tu di bulan puasa ni kita dalam keadaan lapar dah, nafsu tak kuat dah di bulan puasa ni. Karena Nabi kata orang tu yang bersangat nafsu atau berkuat syahwah tapi tak mampu untuk berkahwin, Nabi suruh puasa. Itulah dalil bahawasanya setelah mana kita puasa nafsu tak kuat, nafsu tak ada dah. Oleh tu kita kena usaha melawan dengan nafsu. Kita kena usaha sabar dalam melawankan dengan nafsu. Kita kena tubai. Malah nak tarawih pun kita kena tubai. Tubai ini adalah sabar juga. Sabar di dalam menghadapi perkara kebaikan, sabar di dalam membuat perkara kebaikan, orang panggil tubai. Oleh itu sama-samalah kita usaha untuk melawankan dengan nafsu kita dan juga kita tebai untuk buat perkara kebaikan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita evaluasi ataupun buat penilaian, cek, buat perhitungan diri kita masing-masing setelah 11 hari Ramadan berlalu, bagaimana amalan ibadat kita. Sudah sempurnakah kita laksanakan baik target tarawih, membaca Al-Quran dan sebagainya? Sekira belum lagi sempurna, maka masih ada lagi bagi kita 18 hari lebih kurang, terutama sekali di 10 akhir Ramadan, untuk mendapatkan kelebihan yang paling istimewa di malam Al-Qadr, malam Lailatul Qadr. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Qadr, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma, wahai Tuhan kami, jadikanlah oleh-Mu akan kami sekalian ni orang yang benar-benar buat amal ibadat di bulan Ramadan ni, dan juga tidak lepas masa peluang keemasan di bulan Ramadan ni dengan sia-sia. Dan jadikanlah oleh-Mu akan kami sekalian kampung kami ni selamat, dan juga seluruh kampung umat Islam daripada bala petaka-Mu. Barakallahu li. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى كل رسول أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور يا ودود يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون